masalah bila kita ada kerajaan yang kurang cerdik, kalau dia kena sama dia tu tak apa. Kesan dia bukan saja satu pilihan raya, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Sampai bergenerasi cucu cicit kita kena tanggung. Yang paling bukti yang dah ada ialah soal Felda. Saya sebut seawal 2013, kalau Najib dan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu terus mengurus Felda macam itu, kita akan bankrupt. Felda akan bankrupt. Saya sebut daripada dulu lagi bahawa tunjang ekonomi negara ini sejak tahun 70-an, pertama ialah minyak, kedua ialah kelapa sawit. Jangan kamu main-main campur tangan dan perkotak-katikkan, perjudikan Felda semata-mata untuk dapat undi Felda. Sebab yang kamu buat apabila pengurusan kewangan itu tidak betul, kesannya bukan sahaja kepada Felda, dia juga akan buat tunjang ekonomi kita daripada kelapa sawit itu akan timpang. Dan bila dia timpang, dia akan ada kesan kepada semua sektor yang lain, termasuklah soal sekolah. Sebab kalau kita kacau pengurusan ekonomi kita dalam bidang kelapa sawit, dalam Felda, negara akhirnya kurang berkembang. Bila kurang berkembang, kurang hasil. Bila kurang hasil, tidak cukup wang untuk kita modernkan sekolah-sekolah kita, bina sekolah baru dan lain-lain. Sebab itu, dia megah dia umum 5 biji sekolah. Gila umum 5 biji sekolah dalam 1 tahun. Tak pernah dibuat orang. Felda sampai sekarang masih lagi belum boleh berdiri, berdikari seperti dah 5 tahun berlalu. 2018 dah nak masuk 2023. Felda masih lagi timpang. Semua yang saya sebut pasal Felda satu persatu, semua dah jadi, semua betul. Felda tak pernah berani saman saya sekalipun. Paling kurang orang lain, walaupun dia nak sembunyi belakang penyelewengan dia, bila saya sebut, dia berani saman lah, tapi dia kalah lah lepas tu. Felda ni saya sebut dah macam-macam daripada 2013, nak saman pun tak berani. Sebab semua yang saya cakap betul. Felda bermula kerosakannya apabila Pakatan Harapan, masa itu Pakatan Rakyat, ada gelombang baru tahun 2008 sehingga 5 buah negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat masa itu. Najib masa itu, bila dia ambil alih Perdana Menteri, dia terus fikir, kalau kita hilang kursi-kursi yang ada Felda ini, termasuklah Sekijang dengan Segamat, maka kita akan kalah pilihan raya 2013. Pandangan dia itu betul. Tapi cara dia nak menguruskan dan meyakinkan pengundi supaya mengekalkan UMNO Barisan Nasional tu mengkhianati warga Felda. Sebab cara dia apa dia? Dia tengok Felda semasa ditadbir oleh pegawai-pegawai kerajaan. Masa zaman Raja Alias dulu. Felda ni cukup untung. Duit berbilion-bilion ada dalam bank. Orang politik ni masuk kerajaan bila tengok duit bilion, mata kelabu. Apa kita boleh buat dengan duit bilion ni? Takkan kita nak bagi dia duduk kat situ je. Lepas tu datanglah punasihat semua ni. Punasihat ni datang dengan kod dia, kasut mahal dia. Tak adalah dia pakai macam aku ni, tak ada. Sebab tu orang beritahu saya, YB, you ni selekeh lah. Aku kata baik aku selekeh lah daripada aku pakai suit 10,000 tapi sakau duit rakyat. Baik baju macam ni, RM40, RM20, tak ada masalah. Bila Felda ada duit 10 bilion, 7 bilion tak? Punasihat yang baju mahal, kod mahal, kasut kilat-kilat ni datang beritahu, Datuk Seri, kalau duit ini duduk dalam Felda saja, dia tak berkembang. Kita kena letakkan duit dan tanah Felda ini di pasaran saham. Bila kita ambil tanah Felda, letak di pasaran saham, dan kita buka Felda ini supaya orang boleh beli saham Felda, kita dapat duit ekstra. Duit ekstra itu, komisen saya sekian lah, adalah bayar komisen kat saya. Tapi duit ekstra yang lain itu, Datuk Seri boleh bayar kepada setiap keluarga Felda. Satu keluarga dapat 10,000, 5,000. Jamin Datuk Seri, orang Felda akan undi UMNO Barisan Nasional.
Semua idea-idea menjahanamkan negara ini, semua idea datang daripada penasihat-penasihat nak ambil komisen, saudara-saudari. Felda ada macam tu. 1MDB pun macam tu juga, saudara-saudari tahu. Adalah seorang. Saya nak kata budak gemuk tak baik. Sebab bukan semua budak gemuk ni jahat. Saya dulu pun gemuk, aku tak adalah macam tu. Budak gemuk jolo ni yang jahat. Adalah seko datang beritahu. Mentang-mentang dia keluar daripada Wharton, universiti terhebat dunia. Berkawan dengan semua orang-orang kaya, anak-anak raja daripada Arab. Sekali dia pergi ke kelab malam, belanja 7-8 ribu ringgit satu malam. Birthday, habis berjuta-juta. Jadi Najib dengan Rosmah tengok ni, oh hebat budak ni. Idea pun nasihat tu datang macam tu jugalah. Datuk Seri, untuk nampak Datuk Seri ni pandai mentadbir, kita gunakan kerajaan kita untuk pinjam duit. Pinjam duit. Kemudian bagi dekat saya akan buat bisnes. Bila saya buat bisnes dengan duit yang kerajaan Malaysia ambil untuk saya ni 20-30 bilion ke, jadi untung itu sikit bagi kat kerajaan, tapi yang lain-lain itu selain komisen saya, yang lain-lain itu perbelanjaan UMNO, perbelanjaan Datuk Seri, semua cerita politik Datuk Seri ni saya tanggung. Datuk Seri nak berapa? 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion, semua selesai. Dia mula dengan idea bodoh macam tu je sebenarnya. Jadi, Najib. Sebab tu saya kata orang politik ni bahaya. Orang politik pun tak suka kat saya lah sebab mulut saya keras. Sebab itu saya kalau tiba-tiba nampak orang itu jadi kaya raya, hebat, lupa daratan, walaupun kawan baik saya dalam politik, saya tak suka. Sebab the seed of corruption, akar rasuah itu bermula dengan kita rasa hidup kita ini perlu lebih mewah daripada semua. Syaitan bisik kat kita, dulu kamu duduk rumah macam ini. Kamu kan dah menteri, takkan nak duduk rumah macam ini. Dah ada orang nak bagi rumah percuma, ambil je lah. Dia bukan minta apa-apa pun. Dia hormat dan sayang kat engkau sebab engkau jadi menteri yang cukup baik. Dia nak bagi rumah 10 juta sebiji, ambil je lah. That's the seed of corruption. Jadi berbalik kepada soal Felda, soal 1MDB. Dia bermula dengan benda yang mudah. Bahawa UMNO Barisan Nasional perlukan wang untuk rasuah pengundi-pengundi. Dan sebelum masuk 2013 tu ya. Dia tak ada jawapan kepada segala masalah yang telah diwariskan kepada peneroka Felda dan generasi Felda. Dia tak ada jawapan macam mana nak selesaikan hutang Felda dengan hutang peneroka dengan Teknoplan ni. Ratus-ratus ribu sampai kiamat tak habis, dia mati, anak dia pula kena warisi. Dia tak dapat nak selesaikan pertanyaan-pertanyaan generasi seterusnya Felda, anak-anak peneroka Felda. Kami lahir dalam Felda, kami dah membantu keluarga kami. Felda dan kelapa sawit adalah tunjang ekonomi negara, tapi sampai sekarang rumah pun kami tak ada. Dia tak boleh jawab perubahan sosioekonomi di Felda apabila generasi seterusnya anak pergi universiti, balik kampung tak ada kerja. Kerana kegagalan dia untuk menghidupkan tanah-tanah rancangan Felda. Ini semua soal kegagalan. Jadi dia fikir, mari pun nasihat, tak apa. Kita bagi rasuah 5,000 satu keluarga, 10,000 satu keluarga. Tapi saudari-saudari tahu, sekarang 2022 nak masuk 2023, kerosakan yang berlaku itu sampai sekarang tak boleh dipulihkan di Felda. Felda daripada agensi antara yang paling banyak wang, bilion-bilion wang. Daripada bilion tinggal beberapa ratus juta. Bila ada beberapa ratus juta, macam mana dia nak selesaikan masalah-masalah yang sedia ada di Felda ni? Jadi terbengkalai. Kemudian masa zaman dia tengah galak dulu, gadaikan jual harta Felda, dia masuk dalam perjanjian-perjanjian yang tak masuk akal. Contohnya Najib beli ladang di milik kawan baik dia, Peter Sondah di Indonesia
pada harga 2-3 kali lebih tinggi. Beratus-ratus juta. Sekarang ini bila tukar kerajaan, Felda kata kami tak nak teruskan dah sebab dulu kami kena tipu. Dulu bayar terlebih mahal. Tapi masalahnya perjanjian dah sign. Bila perjanjian dah sign, tak nak bayar, tak nak teruskan, syarikat Peter Sonda akan boleh saman Felda. Jadi duit Felda terikat lagi. Nak buat macam mana? FGV, yang mana segala sumber Felda, tanah Felda disuntik melalui perjanjian pajakan ke dalam FGV. Walaupun pada masa itu digunakan untuk tarik wang pelabur masuk, yang itu digunakan untuk bayar peneroka-peneroka. Daripada 2017 sampai sekarang, harga saham FGV turun. Maksudnya segala wang yang masuk itu hilang, hancur begitu saja. Akhirnya, peneroka Felda sekarang keadaannya lebih teruk daripada 2017. Kalau pakcik tanya saya, jadi kamu nak buat apa? Saya tarik apa panjang. Maksudnya, kalau kita nak perbetulkan Felda, kita nak buat balik segala yang kita kata dahulu, kita kena suntik wang yang begitu banyak ke dalam Felda dan tanah-tanah rancangan. Yang ini yang saya nak ingatkan dan nasihatkan kawan-kawan semua. Kita berbeza agama, betul, antara yang Melayu, Cina dan India. Kita dalam mungkin suasana dan dibesarkan dengan cara berlainan. Tapi kita semua rakyat Malaysia. Bila Felda, milik rakyat Malaysia, mengalami masalah kewangan, tempang, masalah-masalah tak selesaikan begini, bila kerajaan kena suntik wang ke dalam Felda, dari mana wang itu datang? Dia datang daripada perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara itu siapa yang sepatutnya mendapat hasil dan laba yang sama? Semua rakyat Malaysia. Yang Cina pun kena dapat, yang Melayu pun kena dapat, yang India pun kena dapat. Terutamanya yang miskin-miskin, dan yang paling banyak miskin ni yang Melayu. Kalau contohnya lepas ini banyak benda kita kena buat untuk perbaiki Felda, akhirnya kita kena ambil peruntukan lain. Ambil peruntukan lain itu habis, yang Melayu pun kena bayar, yang Cina pun kena bayar, yang India pun kena bayar bagi kat Felda. Tapi pada masa yang sama, peruntukan orang Cina pun kena potong, peruntukan untuk orang miskin India pun kena potong, peruntukan untuk Melayu keseluruhannya kena potong. Cuma saya nak sebut juga kepada pakcik-makcik, terutamanya kawan-kawan, sebab saya tahu Sekijang dengan Segamat ini kawasan kuat Felda. Ada orang beritahu kepada saya, kalau nak menang Sekijang, kena letak daripada generasi Felda. Betul, saya faham. Kak Natal takut dah. Betul, saya faham. Dia bukan soal calon semata-mata. Calon sebelum Kak Natrah dulu, Saudara Anwar. Saudara Anwar Manap, kan? Saudara Anwar Manap. Calon masa itu ialah dia Presiden Persatuan Belia Felda. Kalau lantik anak generasi Felda pun, kalau dia ni menikus, kalau dia ni penakut, kalau dia ni duk fikir kereta besar dia, rumah besar dia, letaklah orang Felda mana pun, tak jadi juga secara-secara. Isu dia ialah calon daripada Sekijang, daripada kawasan-kawasan Felda. Kita mestilah memperjuangkan reformasi dan perubahan untuk kita bantu warga Felda di seluruh negara. Bukan soal batang tubuh dia tu dia anak peneroka. Dia mestilah soal kita ada masalah besar dengan tanah-tanah rancangan Felda. Cuma kita juga pada masa ini ada peluang yang baik untuk kita ambil lonjakan yang ke depan, untuk kita suntik kembali untuk menghidupkan ekonomi di tanah-tanah rancangan Felda. Ini pandangan saya, pakcik. Pandangan saya ni mungkin ada orang setuju, ada orang tak setuju. Secara ekonominya, konsep setiap seorang peneroka tanah 10 ekar
buat ladang kelapa sawit untuk kita bersaing di peringkat dunia, konsep itu makin tidak ekonomi. Sebab kita berdepan dengan negara-negara macam Indonesia. Kita berdepan dengan pengeksport kelapa sawit juga daripada sesetengah negara di Afrika. Yang mana tenaga buruh dia cukup murah. Yang mana tanah dia cukup banyak. Dia kalau buat kita satu plot untuk kita tanam kelapa sawit 10 hektar. Kalau di Indonesia satu plot mungkin 1000 hektar. Jadi dari segi kos dia, kita susah nak berlawan dengan negara-negara seperti Indonesia dan pengeksport-pengeksport lain. Maksudnya kita hanya tunggu masa yang mana sektor kelapa sawit kita ini menjadi lebih kurang berdaya saing dari satu tahun ke satu. Itu semua orang tahu.